Ustaz, saya nak membacakan Ustaz satu pandangan yang saya anggap mungkin, jika tidak banyak tapi sedikit, mewakili pandangan autoriti agama di Malaysia. Sebab ini pandangan yang baru yang ditulis pada 11 bulan 6 2013. Ditulis oleh Pengurus Besar Analisa dan Penyelidikan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Sebab dia mengulas tentang pergolakan ini, dan kita boleh nampak apa maksud yang hasrat yang ada di dalam batang tubuh yang kita lihat sebagai institusi agama di Malaysia. Jadi saya simpulkan, saya jumpa satu perenggan yang dilihat mungkin mewakili perbahasan kita pada hari ini. Dia menyebut namanya penulis ialah Muhammad Syauqi Majid. Dia menyebut cendekiawan Islam mula menyerap masuk pelbagai aliran falsafah sehingga membawa kekalutan dalam pemikiran golongan terpelajar. Misalnya existentialism, behaviorism, perennialism, structuralism, hermeneutika, pluralism, liberalism, dan terkini ialah menterjemah semula Freudianism menjadi Neo-Freudianism, Freud lah kan, termasuk yang menjadi landasan analisis oleh seorang sastrawan Malaysia untuk melihat permasalahan politik yang sedang berlaku. Maksudnya daripada yang kita lihat, walaupun ini satu perenggan, tapi disebut situ kekalutan pemikiran yang dianggap semua izm-izm baru ini. Adakah ini Ustaz nampak memang pandangan mewakili pandangan autoriti ataupun pandangan umat Islam seluruhan di Malaysia? Saya pertama, mereka yang menulis seperti ini mungkin mereka mengkaji sebahagian pandangan-pandangan atau pemikiran ini, tapi saya tidak rasa semua umat Islam di Malaysia membahaskan pemikiran ini. Saya buat contoh yang mudah lah, yang dibuar-warkan dalam akhbar, pluralism umpamanya. Ramai orang akan tuduh, kadang-kadang digunakan sebagai satu senjata politik. Orang ni menganut pluralism dan orang ni menganut pluralism, kerana kita tidak ada definisi yang jelas. Adakah jika saya boleh duduk bersama dengan seorang yang bukan Muslim untuk mendengar pemikirannya dan saya melontarkan pemikiran saya, berarti saya sudah plural dalam erti kata berugama? Ataupun sebenarnya agama membenarkan kita berdialog? Hatta, dan ini banyak soal pentarifan ini. Kalau plural dengan maksud kata kita boleh duduk bersama untuk mendengar, dan kemudian setiap orang tidak meninggalkan dasar pandangan mereka masing-masing, itu tidak boleh dianggap sebagai satu kesesatan. Tapi kalau ia bermaksud bahawasanya saya menerima agama awak juga benar dan agama saya juga benar, pada Islam salahlah, kerana Islam menganggap inna dina indallahil Islam, dan Islam saja agama benar. Tapi adakah dengan anggapan Islam hanya Islam agama yang benar, bererti Islam menutup wacana dialog antara agama? Supaya saya dapat memahami apa yang awak maksudkan. Kerana apabila saya memahami orang lain, bukan semestinya saya menganut dia, tapi sekurang-kurang saya tahu budaya dia, saya tahu kenapa dia buat begitu. Adakah dia buat begitu kerana dia memusuhi saya, ataupun dia buat begitu kerana dia memahami suatu perkara yang menjadi ritual bagi agamanya? Umpamanya kalau dia membunyikan locengnya, adakah dia membunyikan loceng kerana dia ingin mencabar azan saya, atau dia membunyikan loceng kerana itu waktu sembahyang dia? Tanpa saya mengenali dia, saya tidak boleh untuk menghukum dia. Jadi ruang ini diperlukan. Dan apabila kita banyak menimbul, saya tak menafikan adanya usaha menyerap masuk pemikiran ini, saya tak menafikan. Saya tak menafikan ada orang yang begitu plural sekali pemikirannya sehingga menganggap semua agama yang sama, dan saya tidak bersama dengan mereka. Tetapi saya rasa dialog itu perlu. Hatta dalam isu Syiah yang akhir umpamanya, saya tetap menyatakan dialog itu perlu. Saya orang yang bukan awal lah, antara orang yang menulis menentang Syiah ni. Tapi saya tetap kata, kita tak boleh menangani pemikiran dengan kuasa. Sepanjang sejarah pemikiran yang ditangani oleh kuasa tak menang. Tapi pemikiran ditangani dengan pemikiran, dialog terbuka. Bawa mereka ke atas pentas dan bawa pihak satu lagi atas pentas, rakyat akan dapat mempelajari ilmu secara terbuka. Ini hujah Syiah, ini hujah Sunni. Ini kematangan ulama Sunni menjawab, ini ulama Syiah menjawab. Dan satu universiti terbuka, orang akan mendengar.
Apabila orang dengar, orang tahu ini lebih kuat daripada ini, maka itu satu hujah untuk dia berpihak pada pemikiran yang lebih kukuh. Begitu juga apa yang disebut begini. Ini istilah-istilah yang sebahagian penulis suka menyebutnya kerana dia rasakan macam megah apabila dia sebut dengan istilah-istilah. Dia megah, dia kata dia tahu. Kalau tanya dia sendiri, dia pun tak tahu. Dia pun quote pada orang lain, dia pun tidak dapat definekan istilah itu. Hatta negeri di barat sendiri, sebahagian istilah yang digunakan itu pun mereka sendiri berbeza dalam memahami persepsi, menentukan persepsi terhadap kerangka pemikiran bagi sesuatu istilah yang dikeluarkan. Ustaz, saya lihatlah perkembangan semasa dunia ni, Ustaz. Sebab liberalism ni, sebab yang kita bincangkan sekarang, yang diwawarkan sekarang ni, seolah menjadi dia bukan semata-mata menjadi satu aliran yang masuk semata-mata atas penghormatan pada ilmu pengetahuan. Kadang-kadang ada yang sarjana melihat dia sebagai satu fashion, kan, sebagai satu trend. Sebab macam orang fashion sekarang, orang bercakap tentang hak asasi, fashion orang bercakap tentang kebebasan, fashion orang bercakap tentang demonstrasi yang berlaku di seluruh dunia. Jadi menghadapi fashion atau menghadapi ini bagaimana, sejauh mana macam apa ni, real atau tidak benda itu, saya lihat, Ustaz. Islam berurusan dengan persekitaran. Kita kena kira. Saya tahu sebagian orang menggunakan nas-nas pada zaman yang lepas, kan dia ada persekitarannya. Nabi berinteraksi dengan persekitarannya. Ibnu Taimiyah umpamanya satu orang yang agak tegas dalam isu akidah. Tapi kata Ibnu Taimiyah apabila ditanya masalah boleh tak orang Muslim memakai pakaian yang sama dengan non-Muslim ataupun sama dengan mereka, kata Ibnu Taimiyah, jika Muslim itu hidup di kalangan masyarakat non-Muslim, duduk di negeri mereka, dia sepatutnya jangan menzahirkan dirinya terlalu berbeza dengan orang lain, kerana itu akan memberikan mudarat pada dirinya, tidak memberi manfaat, kerana dia tak akan mencapai maksud tujuan dia. Maka demikian juga kita bila hidup pada zaman ini, apabila pada masa dunia semua tuduh Islam jumud, Islam tidak hormat hak orang lain, Islam tidak memberikan ruang kebebasan kepada Islam, teroris dan seumpamanya, kita pula bagi tahu bahawa kita menolak demokrasi, kita menolak hak asasi manusia, kita tolak semua ni. Tanpa terlebih dahulu kita memberitahu kita menerimanya, sekurang-kurangnya kita kata kita menerima keluasan pemikiran, ini garis kita dan ini yang kita tak dapat terima kerana prinsip-prinsip kita. Daripada kita menyatakan secara package kita tolak keseluruhannya. Maksudnya tidak popular kita dan tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan dan tidak memberi, bahkan memberi ruang untuk orang mentohmah Islam. Saya teringat satu kata-kata yang baik, walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul buat berbagai rencana untuk menyerosakkan Nabi, bahkan rencana yang boleh memusnahkan Nabi itu sendiri dan masyarakat Islam, berpakat dengan orang luar, macam-macam sejarah dia. Treason pada zaman itu memang hukumannya mati. Pada siapa masyarakat pun tak akan menafikan bahawasanya orang yang melakukan penderakaan mati pada zaman tersebut dan selepas daripada itu pun. Tetapi bila orang bertanya Nabi SAW, kenapa tak dibunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi kata, hatta la yaqulan nas inna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai orang ramai bercakap Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya. Kerana pada zahirnya Abdullah bin Ubay itu macam orang Islam, dia berwatakkan dengan Islam, tapi nanti persepsi orang tak dapat faham. Orang akan sangka, oh tengok Muhammad kawan baik dia bunuh. Nabi tak mau pandangan negatif luar itu, lalu Nabi tak bunuh dia. Nabi mengambil langkah-langkah lain dalam mencegah kejahatannya. Maka orang Islam perlu bijak berinteraksi dalam hal ini. Tidak ada faedah golongan agama menyatakan semua pemikiran ini tak diterima oleh Islam tanpa kita menjuarai ataupun memberikan alternatif. Ada perbezaan pada zaman Islam menjadi tuan, iaitu kemasiadatul ummah, iaitu ketika Islam menjadi tuan dan ketika Islam berada di bawah. Amerika ketika dia menjadi tuan, kita tahu dia jadi master dalam dunia ni. Apa saja yang datang daripada Amerika daripada barat tu dianggap branded. Shampoo-nya pun, kalau kita ambil, saya selalu buat contoh, ambil satu shampoo daripada barat, ini formula US.
Satu, formula daripada Indonesia. Walaupun Indonesia dengan segala benda, akar kayu, hutan banyak pada dia, cukup kita berkata ini formula US, ini daripada Indonesia. Pemikiran orang kata tentu yang US bagus. Sebab andaian mereka bahawasanya ini tentu supported by research yang kuat dan seumpamanya. Kerana adanya siadah, adanya ketuanan. Sebab tu maka apa banyak benda yang dia buat, dunia tak boleh nak cakap apa, tetap menganggap Amerika itu juara. Umat Islam pernah berada pada zaman siadah itu. Jadi banyak tindakan-tindakan kerajaan Islam itu tak sangat dipertikaikan. Disebab kita berada pada level kita mendahului alam. Kita membebaskan orang yang kena zalim, kita membebaskan rakyat yang ditindas, kita memberikan ruang, mereka ditindas oleh kuasa-kuasa besar, Islam bebaskan. Kemudian kita ambil beberapa tindakan, walaupun kadang-kadang nampak macam sedikit keras, tapi orang masih dapat menerima. Dalam konteks itu kita betul. Pada zaman kita tak ada apa-apa, kita dituduh teroris, kita cuba ambil tindakan yang membolehkan lagi orang menuduh Islam sebagai agama yang jumud. Ini adalah satu tindakan yang tidak bijak. Ustaz, Datuk sendiri melihat bagaimana diskurs agama atau pemikiran Islam di Malaysia sekarang ini? Adakah menutup, perlu dibuka lagi, ataupun perlu kepada keluasan untuk memahami pemikiran-pemikiran yang lain? Golongan agama rasmi di Malaysia ini kelihatannya macam tidak bersedia untuk ini. Tetapi arus rakyat, maksudnya terutama golongan mereka yang berada di bandar, terdedah, anak-anak muda, walaupun gelombang kepada nak agama agak kuat sekarang, tetapi dalam masa yang sama diskusi pemikiran juga tidak kurang hebatnya. Walaupun tidak begitu menyeluruh, tapi mula orang memperkatakan banyak tentang pemikiran. Mau tak mau, diskusi ini akan datang ke tengah. Melalui media sosial dan seumpamanya dia akan masuk. Sebab itu kita perlukan membanyakkan wacana. Kita perlukan golongan agama yang mampu berdialog, dan golongan agama yang mampu tersenyum dan berdialog, melontarkan, mendengar orang lain dan melontarkan pahamannya semula, sehingga orang melihat keperkasaan Islam itu, orang melihat kehebatan dia, orang melihat kemampuan dia, yang mana kadang-kadang yang mana saya rasa kebanyakan agama tidak dapat melakukan. Ustaz, tentang penyertaan bukan Islam ke dalam wacana-wacana yang dianggap sebagai khusus untuk umat Islam. Contohnya kita lihat dulu bila kita berbicara tentang soal hudud, contohnya bila ada parti ataupun yang bukan Islam, ada orang bukan Islam yang menyampuk nak membahaskan sama persoalan contoh negara Islam, kita anggap ini bukan urusan kau bukan orang Islam, aku orang Islam, ini urusan umat Islam. Itu yang dulu. Yang terkini, macam 2 hari lepas mahkamah buat putusan bahawa Jabatan Islam Wilayah Persekutuan, orang bukan Islam boleh menjadi peguam syar'i untuk di mahkamah syariah. Jadi orang Islam terasa satu cabaran, terasa satu ada yang tak kena. Boleh atau tidak mereka merasakan orang bukan Islam dianggap masuk campur dalam urusan umat Islam. Tapi dalam satu aspek yang lain, di kalangan-kalangan sarjana yang menganggap bahawa perkara ini berubah dengan zaman, kerana segala polisi-polisi negara, mau tidak mau, politik atau ekonomi atau sosial akan melibatkan juga orang bukan Islam. Jadi mereka hendak masuk dalam ruang itu, berbicara yang dianggap sangat eksklusif untuk umat Islam, tentang hukum jenayah syariah umat Islam, tentang hukum perundangan Islam. Sejauh mana dia boleh masuk ke ruang itu, Ustaz? Masalah ialah kita selalu hidup dalam ketakutan. Kita selalu rasa kalau orang lain berdialog dengan kita, kita lah tewas. Kalau orang lain ada ruang untuk diberikan ruang berbincang, kita akan kalah. Ini ketakutan yang kita tak tahu daripada mana, siapa yang beri. Kalau bagi ruang kat orang lain, kita tewas. Atau mungkin kita selalu kalah. Kita kalah bukan kerana Islam lemah, kerana kita lemah. Lalu kita rasa macam kita sudah tidak ada benteng pertahanan lagi. Kita bagi orang confuse. Kita yang bagi dia sijil, dia dapat sijil syar'i, peguam syar'i, kemudian kita pula yang ban dia daripada pergi ke mahkamah. Orang tak boleh faham. Kita buat benda yang membodohkan, menjadikan orang lebih salah sangka pada Islam. Pada zaman ini, pertama, semua urusan agama telah di-enactmentkan. Ada majlis agama Islamnya, ada mana peguam datang pun
dia tak boleh keluar daripada enactment yang ada. Apa yang kita takutnya? Tapi kita masih takut kerana seakan-akan berkuasa benar kalau dia bukan Islam. Hancurlah mahkamah kita. Dan kita ketakutan yang tidak ada asas. Ketakutan yang tidak ada asas. Kalau kita nak buka, kita bagi peluang, kita bagi peluang. Ada kes-kes juga yang membabitkan bukan Islam. Dalam masa yang sama kita kata Islam ini syumul, mahkamah Islam untuk semua, Muslim dan non-Muslim. Tapi bila orang nak datang, ini hanya untuk Muslim. Tapi kita kata Islam untuk semua. Pemerintahan Islam hanya satu mahkamah. Mahkamah yang dapat memberikan naungan keadilan untuk Muslim dan non-Muslim. Tapi hari ini kita kata dia tak boleh jadi. Jadi kita tak dapat, kita keliru terhadap diri kita sendiri. Jadi saya rasa kerana ramai orang, badan-badan NGO apa yang mengepalai badan-badan ni bukan tokoh pemikir pun, tapi dia nak campur tangan dalam isu ni. Kononnya nak mempertahankan maruah Islam. Sebenarnya dia memberikan imej yang salah orang ramai terhadap Islam. Kita mesti berani untuk berdialog. Dan saya heran kerana kita majoriti. Semua benda ada kat kita. Tapi sentiasa kita rasa kita akan tewas.